Juga kita dah bincang dulu sunat umpamanya sujud tilawah. Sujud tilawah ni sujud apa? Sujud sejadah. Jadi sujud sejadah ni hukum ni sunat. Tetapi oleh kerana kita mengikut imam, bila imam buat, makmum wajib buat. Kalau imam tak buat, makmum wajib tak buat. Jangan berlawan. Jangan imam buat, kita tak nak buat. Batal sembahyang. Ataupun imam tak buat, kita buat. Contoh, sujud sejadah tu. Batal. Kerana mengikut imam, hukum dia wajib. Nabi menyebut, innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaih. Sesungguhnya imam tu dijadikan sebagai ikutan para makmum. Jangan kamu menyalahinya, jangan kamu menyanggahinya, jangan kamu tak ikut imam. Jadi kita ikut benda yang betul saja. Kemudian sujud sawi, sama juga. Sujud sawi kalau imam buat, makmum wajib ikut. Tetapi kalau imam tak buat sujud sawi, imam tak buat, kita nak buat, boleh. Dengan syarat imam dah memberi salam. Imam dah keluar dari sembahyang lah. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dah keluar, kita jangan salam lagi. Kita nak buat sujud sawi contohnya. Lepas imam keluar, kita sujud sawi seorang-seorang kita. Boleh. Ketika itu putus hubungan kita dengan imam. Jadi bila dah putus, bolehlah kita bertindak apa yang imam tak buat. Imam tak buat sujud sawi, kita nak buat, boleh. Pastikan imam dah keluar sembahyang. Itu kita belajar, sujud sawi. Yang ketiga kita dah belajar tu tasyahud awal. Tasyahud awal ni tahiyat awal lah. Imam tak buat, kita tak payah buat. Tapi kalau imam buat, kita wajib ikut. Tapi kalau imam tak buat, kita terus berdiri. Imam tak buat kan? Bukan, imam buat, kita terus berdiri, kita terlajak berdiri kan? Boleh. Maknanya imam buat, kita tak buat, tapi di situ dah hilang pahala jamaah. Contoh, imam duduk tahiyat awal, sepatutnya kita ikutlah, tapi kita terlupa, terlalai, terus berdiri kan? Berdiri. Kerana kita terlupa tadi, tengok imam tahiyat awal. Cuma kita jangan turun. Dah berdiri terus, berdiri di situ tidak batal. Kerana apa tak batal? Kerana kita mendahului imam satu rukun. Imam buat tahiyat awal, kita terlajak, berdiri terlajak. Tak elok sebenarnya. Dah terlajak tak apalah, jangan turun. Bila dah terlajak, kita tunggu imam di atas. Terlajak maknanya kita mendahului imam satu rukun. Satu rukun belum batal. Kalau dua rukun baru batal sembahyang. Sawi tahiyat awal macam tu. Jadi apa pun, sebagai kesimpulan, sebaik-baiknya imam buat, kita ikut lah. Apa yang imam buat, ikut. Imam tak buat pun tak payah buat lah. Sebab benda tu tidak membatalkan sembahyang. Tapi kalau nak buat juga, ada cara-cara dia. Baik, hari ini kita sambung muka surat 19. Boleh. Okey. Okey. Surah hukum dia sunat. Jadi kalau tak baca surah pun tak apa, sah sembahyang. Tapi lebih baik baca. Jadi kalau imam membaca surah yang salah, imam baca surah yang salah, kita nak perbetulkan dia, lebih baik dapat pahala lah. Kalau kerana mungkin dia silap ayat, dia terlupa ke, kita pula ingat. Kalau kita pun lupa, macam mana kita nak tegur kan? Maknanya kita biar je. Tak apalah, dia salah pun tak apa, sebab surah dia tak membatalkan sembahyang. Okey. Ya. Maknanya itu saya kata sebaik-baiknya kita tegur. Masa kita tegur, jadi imam tu dia dah ingat ayat. Tegur tu kerana imam lupa. Bila dia ingat, dia baca kan. Jadi kita di situ, kita diberi keuzuran. Orang yang menegur imam tadi, dia beri keuzuran, boleh tertinggal daripada imam 5 rukun berturut-turut, boleh. Dulu saya dah sebut kot, tuan-tuan mungkin lupa Ada 5 keuzuran ni kalau berlaku pada makmum,
makmum boleh tertinggal daripada imam 5 rukun. Ini uzur dia. Tapi kalau tak ada uzur, kebanyakannya tak ada uzur lah. Bila tak ada uzur, tak boleh tinggal daripada imam 2 rukun. Kalau tertinggal 2 rukun, batal sembahyang. Yang ni yang tak ada uzur. Ada uzur berapa? 5. Apakah uzur dia? Okey, saya sebut kita lalu. Uzur-uzur yang makmum boleh tertinggal daripada imam 5 rukun fi'li. Pertama, apabila makmum terlalu uzur. Makmum baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita fokus kepada Fatihah, bukan surah. Surah sunat. Fatihah tu kena habiskan sebab Fatihah tu rukun. Dia baca lambat. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu speed yang dia boleh. Kenapa? Kerana uzur dia. Jadi kalau speed macam tu memang tertinggal. Tertinggal daripada imam, tapi tertinggal pun tak boleh lebih daripada 5. 5 je paling maksimum. Manakah 5 tu? Okey, 5 tu dia rukun fi'li ya. Bila dia bermula dengan rokok. Bila imam rokok, imam dah buat satu rukun fi'li. Makmum tadi belum lagi rokok. Itu dah kira engkar lah. Bukan dia engkar kerana dia lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena habiskan Fatihah dia. Alhamdulillah. Kerana uzur dia. Okey, dah satu dah. Lepas tu lepas imam rokok, imam i'tidal. Dah 2. Makmum tadi belum lagi rokok-rokok. Boleh. Sebab dia uzur. Makmum tadi uzur, dia boleh tertinggal. Dah 2. Lepas i'tidal, imam buat apa? Sujud. Sujud pertama. Dah 3. Lepas sujud pertama, duduk antara 2 sujud. Dah 4 lah. Lepas duduk antara sujud, sujud yang kedua 5. Sampai situ je, sampai sujud yang kedua je. Jadi makmum yang lambat tadi, dia kena rokok dah. Mesti rokok. Dia sampai 5 sahaja. Kalau dia tak rokok lagi, baru batal. Yang ada uzur tadi, baru batal. Jadi sebab itulah, kalau dia tak boleh habis juga, makmum yang lambat baca, dia kata, imam ni dah sujud kedua dah. Kalau imam tu bangkit, imam akan masuk rukun yang ke-6. Yang ke-6 batal lah sembahyang makmum. Jadi cara dia, makmum tadi, dia terpaksa niat mufaraqah. Aku tak ikut imam lah, sebab dia lambat sangat. Cara nak menyelamatkan sembahyang dia. Jadi maknanya sampai sujud yang kedua sahaja. Jangan imam dah bangkit, makmum tadi belum lagi rokok-rokok, baru batal. Tapi kalau imam duduk antara 2 sujud, makmum tadi rokok, Allahu Akbar, selamatlah. Sah lah sembahyang makmum tadi. Ikutlah proses tu sampai habis. Baik, uzur pertama tadi apa? Makmum yang terlalu uzur, bacaan dia lambat. Yang kedua, uzur yang boleh tinggal 5 tadi, imam yang terlalu cepat. Ada kalau imam ekspres, tak terkejar makmum, itu memberi uzur kepada makmum. Jadi makmum boleh lambat. Tak perlu nak ikut imam yang ekspres tadi, tak perlu. Boleh lambat. Kalau imam laju sangat itu dah 2. Yang ketiga, makmum yang terlupa membaca surah Al-Fatihah. Dia lupa. Belum baca lagi lah, lupa. Bila dia lupa, sedap sangat dengar imam baca surah, dia ghalib. Bila imam tu dah nak rokok, baru dia teringat, aku tak baca lagi Fatihah. Jadi kalau dia baca, lambat tak? Lambat lah. Imam dah rokok, dia baru baca Alhamdulillah. Dia boleh. Kerana dia terlupa tadi. Itu uzur yang ketiga Uzur ketiga, terlupa. Uzur yang keempat, makmum yang was-was. Dah baca Fatihah ke belum? Jadi kalau makmum yang was-was ni, nak ambil yang mana? Dia kena pilih yang mana? Dah baca ke belum? Ambil yang belum lah. Ambil belum baca lah. Jadi bila dia ambil belum baca, dia baca lambat lah. Boleh tertinggal 5 rukun daripada imam. Itu yang keempat, uzur yang keempat. Dan yang terakhir, uzur yang kelima ialah makmum yang sibuk menegur imam. Yang tadi Haji tanya tadi, dia baca, imam lupa ayat, sangkut, makmum tegur. Bila makmum tegur, dapat ayat tu, tapi imam tu baca pendek. Bila baca pendek, dia terus rokok. Jadi makmum yang menegur tadi, dia tak sempat nak baca Fatihah. Jadi dia baca. Bila dia baca, dia lambat. Boleh. Lambat tu tinggal 5 rukun daripada imam, boleh. Boleh ke tuan-tuan faham? Faham jadi itulah 5 keuzuran yang makmum boleh tertinggal daripada imam 5 rukun dan tidak batal sembahyang. Kecuali imam naik rakaat berikutnya, masuk rukun yang ke-6, makmum tadi belum lagi rukuk-rukuk, barulah yang ada uzur dia batal.
Kalau yang biasa macam kita, yang biasa, yang tak ada uzur ni, imam dah rokok, satu rukun. Lepas tu imam i'tidal, dah dua Bila imam sujud, makmum tadi belum lagi rokok-rokok, imam sujud saja dahi sampai sujud pertama, batal dah. Ini orang yang awam, yang biasa. Jadi jangan lambat. Kerana mengikut imam tu hukum dia wajib. Jadi kalau kita baca surah lah, tinggalkan surah. Surah tu hukum dia wajib. Jangan baca surah tu. Jadi kalau baca juga tertinggal, batal sembahyang. Boleh je? Ada 5 uzur termasuk yang tadi lah. Dia sibuk menegur imam, bila imam dapat ayat, imam dia baca pendek pula, terus rokok, kita tak sempat. Boleh tertinggal daripada imam 5 rukun. Tak ada masalah. Okey. Baik, seterusnya muka surat 19, kunut. Kunut ni special kita baca. Kunut tidak wajib muwafaqah pada mengerjakannya dan meninggalkannya. Sah solat makmum yang tidak membaca kunut walaupun dia mengikut imam yang membaca kunut, dan begitu juga sebaliknya. Kunut ni special. Imam buat, makmum boleh buat, makmum tak boleh buat. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Lawan tokek boleh. Imam buat kunut, kita tak nak buat, boleh. Ataupun imam buat, imam tak buat, kita buat, boleh. Dia tidak membatalkan sembahyang. Kenapa tak batal? Kenapa kunut ni special? Dia boleh berlawan. Imam buat, kita tak buat. Imam tak buat, kita buat, boleh. Kerana kunut ni dia hanya berdiri dan mengangkat tangan berdoa. Dia berada pada kedudukan i'tidal. Kita i'tidal tu. Semua orang i'tidal. Cuma kita angkat tangan. Jadi angkat tangan tu, berdoa tu tidak dianggap perbuatan tambahan. Sebab itu bila imam buat, kita tak payah baca betul letak bawah tengah. Imam angkat kita tak payah angkat, boleh. Ataupun imam tak baca terus sujud, kita baca, boleh. Tapi syaratnya baca kunut yang pendek. Jangan panjang. Kalau panjang, kenapa tak boleh panjang? Tertinggal daripada imam. Imam dah sujud pertama, sujud kedua, kita belum duk baca lagi. Kita tinggal 2 rukun, batal sembahyang kita. Jadi kunut ni special. Disebut situ, boleh ikut, boleh tak ikut. Kalau imam buat, kalau imam tak buat, kita buat, boleh. Sebab itu di Mekah. Di Mekah imam tak buat kunut sebab mereka sana mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, tetapi mereka meraihkan mazhab Syafi'i. Masa dia i'tidal tu dia lamakan sikit. Imam Mekah, Sami Allahu liman hamidah, berdiri lama, Rabbana walakal hamd, tunggu jap. Masa tu makmum yang Syafi'i bacalah, tapi baca yang pendek. Apakah kunut yang pendek? Dulu saya dah beritahu dah. Jangan baca yang panjang. Jangan baca Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait. Itu tertinggal lah. Wa tawallani fi man tawallait, tak boleh tinggal. Imam akan sujud juga. Dia sujud, duduk atau sujud, kita batal. Yang pendeknya kita baca Allahumma ghfirli ya ghafur. Itu kunut paling pendek. Bila imam kata Sami Allahu liman hamidah, kita katakan Allahumma ghfirli ya ghafur. Dah imam sujud, kita boleh buat sujud. Imam tak buat, imam tak angkat tangan. Jadi kita boleh buat. Imam tak buat, kita buat. Ataupun imam buat, kita tak buat, boleh. Kunut ni dia tidak dianggap perbuatan tambahan. Sebab kita sama-sama berdiri i'tidal. Boleh? Ada soalan? Boleh? Faham? Okay. Seterusnya, jika imam meninggalkan kunut, imam tak buat, makmum masih boleh melakukannya. Boleh? Imam tak buat, kita buat, boleh. Dengan beberapa pertimbangan. Ada beberapa syarat. Syarat tadi jangan baca yang panjang lah. Baca panjang, batal sembahyang. Pertama, sunat makmum mengerjakan kunut jika sempat dengan imam pada sujud yang pertama. Imam baru sujud pertama, kita baca kunut kan? Okey lagi, sempat. Boleh buat. Sebab yang batal tadi kalau kita tinggal dua rukun berturut-turut baru batal. Jadi kalau tinggal pada sujud pertama ni masih boleh lagi. Yang kedua, harus baginya membaca kunut jika sempat dengan imam pada duduk di antara 2 sujud. Itu yang last sekali. Imam dah sujud, kita duduk baca lagi. Sampai imam sujud, imam buat apa? Duduk antara sujud, kita baca lagi. Boleh lagi, tapi itu yang akhir. Jangan imam sujud kali yang kedua, kita belum lagi turun, baru batal.
Dia faham dia tak boleh tertinggal imam 2 rukun berturut-turut. Setakat 2 okey lagi. Bila masuk yang ketiga, kita belum lagi sujud, batal lah. Tu dia kata yang kedua ni harus bagi membaca kunut jika sempat dengan imam pada duduk di antara 2 sujud. Imam duduk antara 2 sujud, kita masih baca lagi, masih boleh. Yang ketiga ni tak boleh Yang ketiga ni tidak harus ataupun batal sembahyang tidak harus lagi melakukannya jika tidak sempat dengan imam kecuali dalam sujud yang kedua. Sujud yang kedua, imam dan sujud kedua kita belum lagi turun, batal sembahyang makmum. Ini mazhab Syafi'i begitu. Sebab tu baca pendeklah. Allahumma ghfirli ya Ghafur. Dah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah ke Madinah ke, tak payah Mekah Madinah lah, kita pergi perkelih tak ada baca kunut kan, baca pendek. Allahumma ghfirli ya Ghafur. Sebab imam sana tak baca kunut, jadi kita boleh baca pendek tu. Tujuannya supaya dia boleh ikut imam Kalau panjang takut batal lah, sebab itu lama sangat. Makmum yang melakukan kunut yang ditinggalkan oleh imam tidak dianggap melakukan perbuatan tambahan. Ini saya sebut tadi. Makmum yang angkat tangan tadi, imam tak angkat, kita angkat, tidak dianggap perbuatan tambahan. Kerana dia hanya berdoa je. Pada i'tidal, imam buat i'tidal, kita buat i'tidal, cuma beza kita angkat tangan, itu je. Tidak dianggap perbuatan tambahan oleh imam, tetapi dianggap memanjangkan apa yang telah dilakukan oleh imamnya, iaitu i'tidal. Jadi i'tidal kunut ni hanya memanjangkan i'tidal. Sebab tu tak batal. Memanjangkan i'tidal. Perbuatan ini dipanggil mutakhallis. Mutakhallis ni dia berdiri i'tidal tu lama sikit. Lama tu kerana berdoa tadi. Tidak dianggap perbuatan tambahan. Walaupun imam tak buat, sah. Yang lain-lain tak boleh. Kita buat benda yang imam tak buat, batal. Imam tak sujud, imam tak buat tahiyat awal, kita buat, batal. Kecuali kita niat mufaraqah, tak apalah. Kalau tak ada, batal. Baik, ada soalan?